kita, tuan-tuan. Walaupun keadaan apa sekalipun, kalau nur itu ada di hati kita, maka berbahagialah jiwa kita dunia dan juga akhirat. Walaupun kita miskin, walaupun kita kaya, walaupun kita sakit, jikalau ada nur di hati kita, bahagia. Jikalau tidak ada nur, ada zulmah, walaupun kita miskin, walaupun kita kaya, sakit dan sebagainya, pakak tinggi, pakak besar, tidak ada kebahagiaan di hati kita. Apalah kiranya dunia ini jikalau Allah tidak pada diri kita itu. Ingatan Allah tidak ada, tak bermaknanya dunia ni. Oleh sebab tu jangan pandai sangat pada benda-benda duniawi. Bukan jangan pandai tu jangan kita tidak menerima duniawi. Kita terima duniawi, tapi dalam keadaan terima kerana hati kita dengan Allah sahaja. Jikalau dunia itu menjauhkan kita dengan Allah, kita tak akan terima dunia. Itu maksud kita. Kalau kerja buat kita ni menyebab kita lupa Allah, jangan tinggal kerja tu, cari kerja lain. Jikalau kerja kita tu mengingatkan Allah, duduklah. Walaupun kerja tu gaji berperatus-ratus ribu sebulan pun, duduklah. Tapi kalau kerja tu kerja gaji murah, nak makan pun tak gerak, tapi bahkan hati pula lalai pada Allah, tinggallah kerja tu. Makna itu ialah di segi disiplin kita, yang perlu dijaga di hati kita ni. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bila dia nak tolong seseorang tu, dia masukkan nur. Bila masukkan nur, kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, apa juga kerja gerak geri kita, Allah. Dia tak lari dah. Walaupun lagu-lagu mana keadaan kita pun, jangan pusing dah. Kita tetap akan bahagia. Walaupun orang nampak kita derita. Tetapi sebaliknya, sebaliknya jangan. Kerana apa? Kerana walaupun kita orang nampak hebat pun, tapi kalau zulmah ada, dia tak ada menampakkan kebahagiaan. Baik, kita berhenti kepada muka surat 40, ulasan atau syarahan. Dan apabila dikehendaki Allah Ta'ala menolong akan hambanya atas segala seterunya, iaitu nafsu dan hawa nafsunya, maka kurnia hatinya dengan segala tentera anwar. Bila Allah nak tolong ke atas nafsu kita, dia masukkan nur, iaitu apa dia? Nur taufik dan hidayah. Manakala mendatangkan akan dia zulmah, bila Allah datangkan zulmah, maka berdirilah baginya nur, maka hilanglah zulmah. Kalau Allah mendatangkan zulmah, kalau masuk nur, hilang zulmah. Itu hebatnya nur itu. Daripadanya, maka hasillah baginya ilmu dan tahqiq. Di situlah ilmu. Ilmu sebenarnya kita ukur pada CJ sekarang ni. Siapa-siapa CJ hebat, ilmu, sakai ilmu dia. Tapi pada Allah Ta'ala bukan di situ ukuran. Ukuran ilmu ialah orang yang kenal Allah. Orang yang tidak akan tukar ganti Allah dengan dunia. Itu ilmu. Itu orang yang berilmu. Dia tak akan tukar ganti. Kalau dia boleh tukar ganti Allah dengan ilmu dia, sudah. Habislah. Ilmu ada, tapi dia tukar lagi dengan Allah. Tak sel lagi. Hak Allah suruh, dia tak buat. Hak Allah larang, dia buat. Sedangkan dia ada ilmu. Tidak. Maka ilmu dia tidak memberi kesan pada jiwa dia. Tidak ada tahqiq. Tahqiq mana tidak ada realiti dalam hidup dia. Tidak ada realiti. Tidak ada satu benda yang nyata dalam hidup dia. Walaupun dia ni orang berilmu, orang tidak berilmu, orang miskin, orang kaya, tidak ada erti. Akan berlakunya ilmu dan tahqiq dan ilham, iaitu kasyaf. Ini hebat orang ada nur. Dia ada ilham dia. Dia ada kasyaf dia. Untuk diri dia lah. Bukan untuk orang lain. Untuk diri dia. Allah bagi benda ni. Nak buat kerja pun, Allah campakkan ilham yang baik. Allah berikan dia kasyaf. Oleh sebab itulah maka orang ni dia payah nak terjerumus kepada muslihat hawa nafsu. Kita ni banyak terjerumus kepada muslihat hawa nafsu. Kawan nak jadi kaya, kalau kaya, kawan nak derma, kawan nak pergi Mekah, kawan nak tolong anak yatim. Muslihat itu sebenarnya. Muslihat. Kalau kaya sungguh, tak tahu mana hala. Tak ingat-ingat pun. Orang yang duduk pada ilmu, dia tak cakap benda macam tu. Dia tidak cakap benda-benda tu. Dia tidak war-warkan benda tu. Dia tidak. Bagi orang berilmu yang ada ilham, yang ada kasyaf, dia banyak diam. Kenapa?
dia lebih sembunyikan kebajikan yang dia buat. Dia suka nak menyorok, dia tak suka orang tahu benda hak dia buat dari segi bajikan. Tapi orang hak ni dia suka war-warkan, tak buat lagi, royak dulu. Kalau buat tak tahu lagu mana. Kada buat agak banyak kata Allah tak tahulah. Nak nyapa ke program dia 3 butir karentai nak nyapa ke program dia tu. Penyampaian penyampaian sumbangan, penyampaian sumbangan, tak apa lagi tepatnya 3 butir dah saya lembut. Karentai. Dia lagu tu dunia lagu tu. Tapi kalau orang hak ni dak kakabar siapa. Itulah yang dibuat oleh Ali Zainul Abidin. Di kota Madinah. Pada satu hari bila orang bangun waktu pagi, tengok ada roti depan tangga atas rambi. Bangun waktu pagi tengok ada wah tamar. Siapa dia bagi wah tamar ni? Orang tak tahu. Rahsianya dia. Bagi sedekah sebelum orang bangun tidur. Tak siapa orang tahu. Sehinggalah dia wafat, dia mati. Bila dia meninggal dunia, tak ada. Situ orang cek. Setelah dia tak ada, setelah dia mati tak ada wah tamar atas gelegah, atas jemurah tak ada wah tamar. Orang baru, orang perasan, boleh jadi dia sungguh kali. Itu maksud kehebatannya orang-orang ni mencari. Dia mencari. Kita ni mencari juga cara kita. Hal ni mencari cara hal ni. Dia orang banyak macam. Kenapa? Dia nak lebih. Maka dapat lebih dia. Kita nak lebih juga tapi mungkin tak dapat sepolia lah. Mungkin dapat juga pahala tapi tak sebanyak dia. Sebab dia kita capu nak ke nama, capu nak ke macam-macam. Dia tidak nak benda tu. Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, ini hakikat yang berlaku bila Allah campurkan nur pada hati seseorang. Maka terbukalah hatinya kepada barang yang diketahuinya. Terbuka hati. Nak buat, tak boleh kali. Dia tak buat. Betul sungguh dia tak buat. Tuhan buka ke benda tak ni. Kalau dia buat, kena gini. Asyik nak turun, tak boleh musafir hari ni. Dia tak musafir hari tu. Allah bagi dia ilham. Gesok lah. Ya sungguh. Kalau musafir, kena. Ilham inilah dia kata nur yang Allah campurkan di hati seseorang. Kita ni tengok angin sedap yang ni, tengok angin ni, atau tengok orang royak, tapi tidak ada ilham tu, tidak ada tawafuk, tak ada. Dia tawafuk tak berlaku. Kenapa? Karena kita tidak ada nur. Taufik ni maknanya biasa kita kecek bila sapa rumah orang, dia mau pulut duri. Kita tak tahu, dia pun tak tahu kita nak mari, tapi dia buat lebih. Kita pergi kebetulan, duri pula mau second. Sedap. Kawal tahu dia mana mari. Kawal pun tak berasa nak macam mana mari. Itu taufik nama dia. Hak segi mudah ya. Allah buat benda lagu tu. Kenapa? Karena ada nur pada orang ni. Ni biasa kita janji dah, tidak taufik. Ayo makawal berduri ni. Kita pergi ada sungguh. Itu tidak taufik, itu janji. Hak ni dak. Itu tuan-tuan sekalian. Oleh demikian, orang macam inilah orang-orang yang sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah. Maka begitulah. Malah pergi kalau lupa nak pergi tak Lola 2, tak pergi. Kalau kita pergi nak klik tak boleh lekat. Maksudnya Allah bagi ilham. Kita pun tak tahu nak banjir, nak berapa gitu gini. Tak tahu. Tanah rotoh lah berapa. Dahsyat sungguh ni. Kenapa? Karena fenomena yang Allah Ta'ala buat ni tidak ada orang tahu kecuali orang yang diberikan ilham tadi. Tapi tuan-tuan, bala Allah ni ada sebab musabab. Bala Tuhan ni ada sebab musabab dia. Itu kita kena ingat lah. Bala lah tu, ujian lah tu. Bukan main-main dak lah. Siapa dia suka apa lagu tu? Ada. Siapa dia suka? Oleh sebab itulah maka benda-benda ni jangan buat main-main. Kenapa? Karena kita ni hamba Allah. Jangan tinggal Allah. Tinggal Allah kena kita. Percayalah. Oleh sebab itulah maka bila kena tu sebab Tuhan sayang.
Tuhan nak suruh kita klik semula ke dia. Tapi kita tak jadi kadang-kadang klik semula. Duk mikir nak pesan masalah kita ni. Cari orang tu, cari orang ni, cari orang tu, orang ni, cari orang tu. Nak pesan masalah kita. Kita tak cari tu. Situlah yang jadi masalah. Akhir-akhirnya salah, menyalah sama sendiri. Mana okey ayat ni bantu tak apa gini. Sudahlah tu. Mula dah. Mana orang tu, mana orang ni. Masuk dia viral mudah sangat. Viral ni kita ni 2 hari duduk sini. Tak mari-mari lagi bantuan ni. Viral. Orang tu ayat ni ayat. Guano dia, guano. Usah habis orang. Kenapa? Kerana kita tidak sabar dengan ujian tadi. Situlah tuan-tuan sekalian. Nak sebut bahawasanya peluang untuk kita ni masih luah lagi. Kalau kita dekatkan hati dengan Allah, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan. Orang ramah ni, kita punya banjir ni hebat ni. Orang ramah kita nak buat mana? Orang ramah lah. Sedia dah. Nak sekat-sekat tak lihat nak ramah ni. Kita tunggu lah. Tunggu lah ni. Bimbel juga. Ada kot bimbel sikit-sikit, tunggu. Lama ke serupa hak 2-14 hatih. Letih kat lah. Nak kot. Tapi penat tak penat pun. Kena hadapi lah. Sebab apa? Ada mesej yang Allah nak atas kita. Kenapa? Mesti kita jauh dengan Allah. Hidup kita ni tak habis-habis dengan hawa nafsu kita. Kalau hak kaya nak kaya lagi. Kalau hak nak jawatan besar lagi. Allah. Macam-macam. Oleh sebab itulah Allah datangkan. Diketahuinya daripada kebajikan. Terbukalah hatinya kepada barang yang diketahuinya daripada kebajikan dan kejahatan. Hak kebajikan pun dia nampak. Hak kejahat pun dia nampak juga. Tak boleh ni. Tuhan marah hak gini ni. Tuhan tak kenal gini. Ini bukan hak daripada Quran ni. Hingga berhadaplah ia atas hak Allah Ta'ala. Hingga dia betul-betul beradab. Kenapa? Dia kenal Tuhan, hak Tuhan larang dengan hak Tuhan suruh. Dia kenal. Gapo dia Tuhan larang? Benda-benda yang menyebabkan kita ni bermusibah di muka bumi. Itu hak Tuhan larang. Benda-benda musibah ni semua Tuhan larang. Tapi kita kadang-kadang tak menganggap benda musibah. Contohnya judi. Benda musibah. Hak Tuhan tak kenal Tuhan larang. Tapi tak berhenti-berhenti juga. Musim Covid kuat kan. Nak sebutnya orang kita, orang Islam tidak orang lain. Kenapa jadi begitu? Kerana dia tak boleh ambil iktibar. Dia tak boleh ambil iktibar. Kita nak buat lagu mana? Situ. Bila dia bermasalah tadi, menyelesaikan hidup kau judi ni tak selesai. Nak kita beli rokok sebuku hulih tapi nak lebih lagi tak boleh. Hak kayanya tokai judi hak kayanya. Bukan kita hak main judi ni. Oleh sebab itulah berhadaplah ia atas hak Allah. Tinggal tak sih. Kecek kosong tak boleh. Rugi masa. Kecek kosong tak sih. Duduk dalam keadaan yang kita hati lara dengan Tuhan. Sikit pun tak sih. Musim-musim ni enggak. Musim-musim orang panggil musim sejuk, musim dingin. Sedap lah ni. Tak boleh kau zikir banyak-banyak. Tak ekak tak ekak. Bukan tak cakap tu kita, nafsu yang membuatkan, nafsu yang mempamerkan tak cakap tu. Tak. Kalau kena hak dia nak sudah cakap pas tengah malam tak tidur lagi. Kena hak dia nak kan. Kena hak dia tak sih kan. Mula macam-macam alasan. Lagu tu lah benda. Tuan-tuan sekalian. Hakikatnya. Dan berpalinglah ia daripada barang yang lainnya. Dia tak sih barang yang selain pada Allah Ta'ala. Dia tak akan tengok selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kadang-kadang banyak dalih dalam sesuatu urusan. Bila banyak dalih dalam satu urusan, apa jadi? Dalih macam-macam dalih. Bukan dalih. Kau dalih tak apa. Oleh demikian maka hancurlah segala gerak-geri kita. Maka suka dan gembiralah para nafsu dan syaitan akan dapat memperdayakan kita dengan segala bentuk hidup kita yang sama-sama dengan Allah. Tak nampak. Kalau tak boleh jatuh orang, tak sedap. Kalau tak boleh balah dengan orang, tak sedap. Lagi itulah nafsu. Kalau tak boleh ripuk orang, tak sedap duduk tak boleh ripuk orang. Nak ripuk juga.
Tu. Apa jadi begitu manusia? Kan di manusia nak sesuatu. Manusia dia nak sesuatu. Dia bukan nak Allah lagi tu. Dia bukan. Dia nak apa? Nak kepuasan dia. Kepuasan dia. Kepuasan nafsu dia. Maka itulah yang menyebabkan hidup kita di merana. Percayalah. Oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ni nak Allah. Kita nak pergi ke akhirat. Kita nak balik ke akhirat. Kenapa buat benda macam ni? Kenapa? Kan tak sudah. Kan kita kelahi dengan orang, kita bergapo tak sudah hidup kita. Rugi masa saja. Dan kan ni saudara kita Allah. Hak kita nak main test sekali tu. Kita nak main test sekali, makan nasi pagi sekali, kita timbuk dia. Bila-bila ikut belakang. Betul tuan-tuan. Ini yang berlaku. Eat friend orang panggil. Makan go. Jangan mama. Tak sorok lah bawa lagu ni. Jangan buat lagu tu tak baik. Jangan. Kita jangan. Orang lain kita nak buat ke mana. Kita hak mengaji ni jangan. Dengar baik-baik. Rusak hidup kita. Hari ni kita buat kat orang. Esok lusa anak kita, cucu kita ataupun keluarga kita orang buat pula. Situlah kita akan berasa. Kita akan berasa. Tuan-tuan sekalian. Betul tak? Dulu kita buat kat orang, sekarang orang buat kita. Baru kita berasa. Mula kita cari copong ni. Baru berasa. Kenapa? Ini dunia tuan-tuan. Dia berpusing dunia, berpusing. Jangan. Cuma kita tak ingat dah orang itu. Kita ingat hak lah ni awak kanak kita. Kita ingat orang awak kanak kita dah. Hak dulu kita tak ingat. Itulah dunia. Jadi oleh sebab tu cari Allah. Ada masalah, cari Allah. Jangan cari masalah orang. Ingat baik-baik. Kita ngaji lama dah ni. Tapi masih lagi cari makhluk. Macam mana? Cari lagi makhluk kan? Cari Allah. Penyelesaian itu. Al-Islam huwal hal kan? Islam ini penyelesaian dia. Oleh demikian tuan-tuan, jangan sekali-kali itu kita baca kitab, nak buat tu tak ada arah lah. Tu terpulang masing-masing lah. Kita baca kitab, kita berasa betul dah. Diputuskan Allah daripada segala tulung zulmah. Bila Allah putuskan pertolongan ke atas kita, apa Tuhan buat? Tuhan campak ke zulmah, gelap. Tak nampak gu, tak nampak tu, tak nampak oning, tak nampak orang tua, tak hormat ke orang tua, tak meraih ke orang muda, macam-macam. Tak nampak. Dan akhyar, Allah masukkan zulmah dan akhyar, reba-reba dalam hati kita ni, reba. Tak boleh selang sikit, basah. Dan tak boleh selang sikit, basah nak ripuk lalu. Apa jadi begitu? Setelah itu segala adat nafsu dan segala syahwatnya. Ini segala syahwat. Sabar. Banyak penyelesaian yang boleh kita atasi. Banyak cara. Bapa jadi begitu. Bapa. Di sekolah biasalah tuan-tuan. Biasa. Cikgu disiplin. Dia wa'ai kita budak. Tak budak gini. Ni repot gini. Kita dia. Kena panggil mak dia ni. Kita tak boleh. Lock gini. Kalau mak dia tahu kita buat surat keluar. Surat gantung sekolah. Surat gantung sekolah. Kita kata, ya Allah ya Rabbi, cikgu ni. Dalam hati kita aja. Cikgu, sabar, saya pesan. Tak besar saya nak tahu lagu mana cara ni. Allahu Rabbi ya kali. Benda, ada besar pirah ya bendanya. Apa ya siapa begitu mau lalu nak gantung budak sekolah. Dia nak mengaji, nak periksa SPM tak lama dah. Gantung ni sebulan kak. Habis duduk rumah baca, tak baca, tobat tak baca tuan-tuan. Tak sedut ayat lah. Nak builah pok baking sama mana bukalah nak duduk rumah, tak jadi. Lepas kita tanya khabar lebih kurang, siasat lebih kurang. Panggil cikgu. Cikgu sebenarnya tak apalah kata. Kalau kita ginilah hak cikgu buat tu molek comel. Saya dah panggil dia, saya dah gapo gitu gini, cuma kita wi amarah jelah. Pas cikgu gantung, jangan. Cikgu ingat. Kita wi dia punya apa nama ni, benda yang hakiki, benda yang hak sungguh dia. Cikgu, apa tujuan cikgu mengajar budak? Apa tujuan cikgu mengajar? Apa matlamat dia? Ada. Tuan-tuan mari Jumaat ni, apa matlamat mari Jumaat semaya? Tuan-tuan mari dengan ngajar, apa matlamat mari dengan ngajar? Apa matlamat dia? Kau mari dengan ngajar, ambo nak ripuk, mengumuguh hak mu kata salah.
Nak mari ripuk, tak payah ripuk, tuan-tuan. Kan? Betul tak? Royak kau JK kak, bola ustaz ni ngajar, ganti orang lain. Mudah tak payah ripuk-ripuk. Kita pun relax lah. Tak mengajar lagi tanya. Nak buat pasal dia. Kita kena ingat bahawasanya dunia ni bukan hak kita. Bukan esok hak orang lain, lusa hak orang lain. Ingat ke mudah. Supaya ngajar juga. Ni mungkin orang bui kita ngajar esok. Salah orang tak bui. Terima. Apa? Apa tak boleh gitu? Tak terima. Bawa tak boleh terimanya. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah pun. Ini perkara yang realiti dalam hidup kita. Realiti. Oleh sebab itulah maka akhir-akhir cikgu tu tak apalah gitu kak. Kita beri amarel lah. Amarel. Nah, itu cara dia. Tak kita pun kena itulah. Duduk sehari dua panggil pun tak. Aku mana? Tengok insya-Allah Ustaz, kita cubalah berubah. Esok-esok panggil pula. Lagu mana? Mana? Tak serubah kita, nak kira kot lain lah. Jangan kita berubah. Lagu tu mudah sangat je benda ni. Belakang kita tak tahu, kena lopak pun. Masa kita tanya tu, beres. Tapi tuan-tuan, manusia ni dia tidak jadi masalah kalau kita sentiasa berlembut dengan orang. Tak payahlah guna kuasa sangat. Tak payah. Berlembutlah. InsyaAllah Tuhan akan redha hidup kita. Tuhan akan beri kebajikan untuk kita. Percayalah. Allahu Rabbi akan. Bapa tak percaya sangat. Kita nak kerah buat apa dengan benda-benda lagu ni, dunia ni? Nak kerah dengan budak apa? Budak bukan otak kita. Kalau dia ni otak kita, dia tak ukah pagar tuan-tuan. Dia sungguh dia tak ukah pagar. Dia kerak kawak tu. Nak sambung ke dia kerak kawak? Nak tubik. Allah, tak logik sikit abuk. Tak logik di akal kita. Mana? Tapi kita mikir, budak ni otak sepaku kau. Kita mikir. Kalau sepaku aku tak gerak pagar ni. Dan ni. Tu. Aku pangkeling jual. Gitu. Kalau otak pok kita mikir kan, gerak saja baik jual tak boleh pitih. Tapi nak sebut tuan-tuan, itulah ukuran memahami kita. InsyaAllah mudah-mudahan selamat kita, selamat. Kita pun tak si apa-apa. Itulah benda. Itu perkara-perkara yang berlaku dalam hidup masyarakat ni. Ya. Dan ambo sebelum pada mengajar di Wakaf Baru ni, tu tak tahu ke tak mau ngajar mana. Ambo ngajar Masjid Langgar malam ni. Tapi ambo diminta supaya direhatkan, bukan dipecat, direhatkan. Digantikan. Bukan dipecat, digantikan dengan ustaz lain. Ustaz tu guru kita juga. Dia hello, gua ni. Jangan, entah ni kena ngajar sebab orang suruh entah ngajar. Lepas tu, entah lah, apa kanannya? Anaknya habis dah tu gahananya. Tu entah pula. Wajib entah tu. Entah tak pergi berdosa. Ayo kau. Iyo, tak payah apa-apa. Entah tak pergi berdosa. Orang suruh ngajar mana boleh tak pergi. Anak orang rehat. Tak ada dosa anaknya. Kena berehat. Ngajarlah dia. Tuan-tuan sekalian. Apa ni? Duk tak lama silah gitu gini. Ada demo minta main ngajar sini. Kita pun marilah. Nyok mari. Mana? Wallahu a'lam, tak tahu lagu mana. Jadi itulah nak sebut kisah tuan-tuan. Jangan fikir hak ni hak kita, jangan. Kita kena fikir gitu bila berlaku ke atas kita, ini bukan hak kita. Tapi orang saat ni pun gitu juga. Orang saat ni pun gitu juga. Tuan-tuan sekalian. Biru apa ni? Biru kuliah. Biru kuliah. Duk tak lama orang pula tukar dia. Dia jadi gitu. Dia jadi pelik. Mesti dia tu dunia gitu. Dia relax. Jumpa pun biasalah. Main Messi, main makan Messi. Ada Messi kita pergi makan. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, siapa dia? Allah. Kalau kita nak royak kan, tak fikir di hati kita ni. Tak terfikir di hati kita ni. Mana? Betul tuan, tidak terfikir.
Hok rehat ke kita kuliah ni, hok makan sekali dengan kita. Hok makan lepas ngajar kali dengan kita. Tak fikir kita. Tapi ambo fikir ni hak Allah Taala. Apa? Rupa-rupanya nak mari sini. Nak mari kenal orang sini. Mau tidak tak mari lagi sini, tak kenal orang sini. Orang sini tak kenal kita, duk main kok sekitar sana. Nak sebut suasana tu, kita kena positif. Positif. Jangan positif Covid. Lagu tu. Allah. Satu hari, bila dia rehat kita dilanggar, dia telefon. Bukan dia orang lain pula, guru dia pula. Ustaz tolong ngajar, main ngajar. Ustaz tak boleh mari. Allah pula dah, bukan malam ni lah, main lain. Kata, tak apalah, pergilah. Betul lah kita kosong, nak ya. Tuhan, kalau aku tak pergi berdosa dah aku ni. Tapi kalau aku nak pergi, berasa juga, tapi tak apalah, pergi. Pergi juga kita. Pergi ngajar. Pergi ngajar lepas ngajar, jadi tu imam ke apa gitu. Lepas ngajar, JK tu, hak rehatkan kita tadi, peluk pula kita. Kita pun, Allah Rabbi Karim, Tuhan, inilah kebesaranmu. Tu. Ustaz apa khabar? Allah, lama tak jumpa. Gitulah nak ayat itu dah sekian. Pak kalau kita ni marah dia, apa jadi pada kita? Kalau kita benci dia, apa jadi pada kita? Tidak rugi kena pahala kita. Rugilah. Sebab tu positif ke benda. Jangan marah, jangan berapa. Dan jemaah kita pun jangan marah. Kau ustaz jangan marah siapa-siapa. Ada masalah-masalah. Allah teruskan kepada orang-orang saat ni supaya kita sesat selalu. Kalau mau ngajar ni salah, mai jumpa ustaz salah tu ngajar tu, tak betul tu. Amu rojok dah pada ustaz-ustaz lain salah. Kita betul lah malam depan ni, minggu depan kita betul balik. Salah ya mengajar baru ni tu silap. Kita betul balik. InsyaAllah mudah-mudahan dia keselamat. Jangan masuk TV3 lah. Jangan masuk Facebook lah. Dia ustaz ngajar salah masuk Facebook. Lepas Maisa masuk. Aku mana ni? Tak usah guna media, tak usah guna saluran-saluran yang menyebabkan nyayam. Itu sekalian. Perkara-perkara syahwat. Ini segala adat. Sebab iaitu segala adat nafsu dan segala syahwatnya. Maka tiadalah tinggal lagi bagi hawa itu jalan. Tak ada jalan. Bila masuk zulumah gelap, tak nampak nak marah macam Allah Rabbi Karim. Bapalah nampak nak marah sama. Tak boleh tikai bayar ni. Tu dah kerja. Hak betul pun jadi marah. Hak sama tu lah kalau tak betul. Bila nak marah kat orang ni, hak orang buat betul pun kita marah. Hak dia buat tak betul marah juga. Sudahlah. Jadi rusaklah. Betul. Rusak. Janganlah gitu. Kita kena ingat. Kalau hak dia buat betul lah. Kalau dia tak betul tu, tak betul je lah. Situ. Dan tiada bagi syahwah dan segala perangai yang jahat itu makam. Tak ada makam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berat. Dan tiada hal. Maksud halnya iman dia. Allahu Rabbi Karim. Sebab tu Nabi pesan la taghdab. 3 kali Nabi ulang la taghdab walakal jannah. Jangan marah. 3 kali Nabi ulang. Kamu akan mendapat kebahagiaan. Itu prinsip disiplin kita. Disiplin. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan ini sesuatu yang amat memberikan kesan yang baik dalam hati sanubari kita. InsyaAllah. Allahu Rabbi ya Karim. Sebenarnya tuan-tuan, lepas maghrib ni hak sedap sebenarnya. Lepas maya, wisala, berzikir, rapat kau isya, hak ni paling sedap. Betul tak? Tetapi bila mana kita dijemput untuk ceramah, itu satu tanggungjawab pula. Tanggungjawab lah. Tu. Macam tuan-tuan bila-bila ingat dengan orang mengajar. Ni lah. Zikir. Wasbih. Tak ada wasbih pun zikirlah hati. Subhanallah. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Dalam hati. Ambo tak lagu tu nak mengajar ni.
Payah tak kena sebeh mengajar lagi. Wah, ana ustaz ni pelik ke? Tak boleh. Sedap tu. Sebab tu bila kita cuti rehat ke, sedap sangatnya. Relax tenang puasa kan. Nak semaya sunat banyak-banyak sikit pun sedap puasa. Tu. Tapi ngajar pun tak ada masalah. Tapi kalau free kak, kalau kosong kak, mari semua. Kalau kita kosong, malam kita kosong kan. Siapa sama mesej? Ustaz free ke malam ni? Mari selalu. Tak kena kata ada ngajar, tak ada kata gitu, tak kena menipu, tak boleh. Kita jawab, malam ni free, cuma nak rehat. Ustaz nak rehat ke? Nak tengok orang dalam keadaan yang tidak berilmu? Sudah. Nak bukan? Nak jawab pula lagi. Ya tak yogi juga. Ya. Kecuali ada sangat-sangat musibah yang terpaksa kita kena tak lagi. Tak nak apa. Terus dia. Oleh sebab itulah maka perkara-perkara saat ni sedaya upaya kita atasi dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat bahawasanya hidup kita ni satu, Allah Subhanahu Wa. Apa juga rancangan kehidupan, matlamat, hala tuju kita, Allah lillahil wahidil qahhar. Satu. Maka apabila cenderung hatinya kepada amal yang dipuji, apabila hati kita ni cenderung kepada amalan yang dipuji, kena puji, kena appreciate, kena puji jaga-jaga. Barulah kita naik semangat. Betul tu. Demo lah orang Allah, kau tengok demo orang kerek ke masjid. Kita jadi puji lah. Semangat sikit. Kalau orang tak puji, buat tak tahu tu, kata kurang sikit. Apabila cenderung hatinya kepada amal yang dipuji dan nafsunya kepada amal yang dicela, maka berperanglah keduanya itu, maka segeralah nur, iaitu daripada rahmat pada menolong hati. Dia kata, bila kita dalam keadaan dipuji dan amal, dan kadang-kadang dicela pada amalan tadi, maka berperang kedua-duanya. Kadang-kadang kita juga, demon ni tak hargai langsung kita. Dia ada mai perasaan lagu tu. Dia ada tu. Kita ni lama dah. Dia mai perasaan. Tak hormat langsung lah kita orang lama. Mai perasaan. Itu satu. Dia mari orang panggil apa? Orang panggil itulah kecewa sikit, kecewa. Lama gapo? Lama lah kita ni kerja ni gini. Kita buat lama lah kita ni. Demo masa kita buat tu memang tak ada lagi. Ya clear. Demo kecil lagi. Masuk tu kita jual dah. Demo kecil lagi. Dia mari depan. Ada macam-macam kan? Ada macam-macam. Demo tadika kita duk jual dah. Misalnya bila orang tidak hargai dia akan tubik bagi lagu tu. Dia akan tubik. Tuan-tuan. Masa kita kerja, kita nak suruh orang puji. Masa orang tak puji, mai perasaan tu pula. Berperang dua tu. Dia main konflik, dia panggil konflik. Maka segeralah nur, iaitu pada rahmat, pada menolong hati. Di situlah kalau ada nur, tak apalah. Kita buat kerja bukan nak orang puji. Dia mai dah hati kita ni. Kita buat ni bukan nak seorang puji. Kita mengajar bukan nak cari glamour, bukan nak cari puji orang. Kita nak hajar orang kepada Allah je. Orang kata berhenti, kita berhenti. Allah mudahnya, tuan-tuan. Orang kata terus, kita terus. Tak ada masalah pun. Sebab apa? Ini bukan hak kita seorang. Bukan hak kita seorang. Ini hak ramai-ramai. Selagi orang nak suruh kita, kita terus. Selagi orang kata berhenti dulu, kita berhenti. Tuan-tuan, mungkin ada tempat lain pula, tempat lain pula. Boleh jadi. Lagu tu benda ini. Maka bila kita duduk kata tu, selesai. Mudah jadi. Tak payah mana. Mudah, tuan-tuan sekalian. Ada satu masjid tu, selepas masa Covid bulan 3 tu, semua berhenti ngajar kan, berhenti ngajar.
Bila PKPB dan PKPP wujud balik, maka masjid mengajar. Ada seperti masjid itu telefon, ustaz, berhentilah mengajar masjid ni. Kata insya-Allah tak apalah. Kita mengajar sekali ya sebulan pun. Berhenti dulu. Kata tak ingat demo apa ni, tak ada surat ke izin ke gua tanya kita tak faham. Tanya tak ada surat ke izin ke demo dok ustaz ngajar tinggi lah jo. Jemaah aku ke faham dia kata. Oh gitu kok kata. Oh biar dulu lah. Kalau tinggi lah jo biarlah. Kita nak pundah-pundah pun tak reti juga. Tinggi juga ilmu hamba ni. Tinggi. Kita berkata ya Allah, tak apalah. Dia tahap tu mungkin berbeza-beza. Kita tak tahu lah, wallahu a'lam lah. Ngajar tidak ngajar kita ni, ngajarnya alhamdulillah mengajar. Tidak rasa apa rendah dah. Nak sebut tuan-tuan sekalian, tak ada arah nak beri alasan ngajar tinggi. Kita kata tak apalah. Tak, insya-Allah mudah tak ada hal. Pasal kita pun lagu tu juga. Telefon lagu mana? Ngajar tak start lagi kata dak, saya berhenti dah. Tak payahlah ilmu tinggi tu. Takutnya kata kau orang, nyoho ilmu dia tinggi. Tak payahlah kata. Kata saya anak pun tak panggil juga ni. Kita kata panggil kak, apa-apanya? Rehatlah. Lagu tu. Kita ni bergerak di atas kehendak hak Tuhan takdir. Kalau Tuhan kata ngajar, kita ngajar. Dak kak, dak lah. Tak apa gitu kak. Hak lain tak tahulah, kita hak dekat-dekat kita je lah. Hal gitulah tuan-tuan benarnya. Jadi apa kita nak duk panggil apa, nak rasa marah pada bila dia buat gitu kat kita terima. Dia ya ada kuasa situ, biarlah. Nak guana ada. Cuma hak sat ni lah. Kadang-kadang benda tu jadi nak berlawan, nak bergapo. Itu benda-benda. Mungkin perkara sat ni dia tak sama suasana. Maka daripada rahmat kepada menolong hati dan zulmah, iaitu daripada waswah syaitan kepada menolong nafsu. Dia zulmah ni merupakan waswah. Jadi waswah. Hidup kita ni dah gitulah. Kalau tidak ada keyakinan yang kuat, waswah banyak sangat. Banyak. Gi sekarang, tak boleh gi ni weh. Rasa bawah banyak ni. Lambat ni. Lambat naik ni. Gi kau ni pulak Gi kau ni pulak. Lagu ni begak. Nak naik semacam. Lambat naik, kona kau ni pulak. Lambat naik. Ini kona kau ni pulak. Jadi lagu mana kita ni nak sangat penuh kita nak. Kok mana pun kita nak. Bolah. Bila Allah tak beri itu, cukuplah dulu. Duduklah dalam keadaan yang sesuai dengan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Ingat. Kena ada jawatan kau kalau kita nak berdakwah. Kena ada duit kau kalau nak berdakwah. Kena jadi kaya dulu kau kena berdakwah. Tak semesti. Dakwahlah ruang hak kita ada, cukup. Dakwah ruang hak kita ada saja. Tak ada sah. Mana Tuhan tak marah dah kitanya. Beribadatlah ruang hak kita ada. Selagi kita boleh semayalah. Tak boleh nak buat mana. Halah betul. Berzikirlah. Tak boleh, biar dulu. Mudah ya tuan-tuan sekalian. Tak ada masalah apa. Ada. Situ duduknya. Tapi kalau kita nak macam nak. Jadi maka berlakulah konflik dalam jiwa kita. Konflik dalam jiwa kita. Hakikatnya begitu. Semaya jarak ni. Kalau kita ikut area hati kita, tak berasa kita semaya Jumaat. Tak berasa. Semaya jarak. Tapi kita ikut lah. Nak guan. Moga nak gini. Penguasa nak gitu, kita ikut lah. Tak ada masalah. Tapi nak ayat. Hati tak berasa. Tuan-tuan pun tak tahu. Tuan-tuan pun tidak tahu. Tapi kalau kita tak berasa. Sebab apa? Roh tak ada. Roh tu tak ada. Ini benda hakiki. Benda hakiki. Likulli syai'in ruh. Wa ruhus salatil khusyu' fakhsha'u fi salatikum yarhamukumullah. Itu jelas. Sebelum hadis ni kata apa? Sebelum hadis ni kata sufufakum. Kan? Rapatkan soh kamu. Sebelum hadis tu. Tapi kita ikut lah. Tapi berasa tak berasa.
Tak menawan. Terimalah hakikat tu. Ada. Ini hakikat kita kena terima. Tak usah marahlah. Relax sudah. Buatlah. Oleh demikian, tapi duduk rumah kita tu atas kita lah. Nak kita main dengan anak-anak kita, tak atas kita yang berkuasa. Tapi kita mari tepat orang, ikut tepat orang. Jangan langgar tepat orang. Lagu tu. Barulah benda terjadi sempurna. Ambo tidak suruh dekat sah, jangan silap faham tu. Ambo kata ikut apa yang orang suruh buat. Dah kita mari tepat orang. Kalau kita nak buat tempat lagu lain, kita buat tempat lain. Tempat kita lah. Rumah kita, hotel kita, rumah tua kita, tak apalah. Moga kita ada share situ. Rumah tua tak apa, kita ada share. Boleh. Tapi kalau tempat orang, ikutlah. Tuan-tuan sekalian. Walaupun kita tak rasa benda saat ni. Solat ini satu mi'raj. Tuan-tuan sekalian, kita saruh lama tu. Solat ni mi'raj. Solat ni dia naik, ya. Dia bukan duduk statik, dia naik. Kalau kita nak berasalah. Tapi kalau kita tak berasa kan, sepatutlah patutlah. Oleh sebab tu, jangan silap faham benda ni. Boleh kita nak bergaduh, boleh kita duduk meripuk-ripuknya, cukuplah. Apa lagi hidup kita naknya? Hidup dalam keadaan yang tenang, supaya kita dapat nikmat persaudaraan. Ruginya hidup kita dalam keadaan kita buat benda-benda yang menyebabkan orang lain menderita. Rugi. Kenapa kita nak membuat orang lain menderita? Jangan. Tak baik kita gitu. Bahagiakan, damaikan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Quran sebut, damaikan antara hati-hati kamu. Kenapa jadi gitu? Damaikan. InsyaAllah mudah-mudahan. Barulah selesai. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan. Ya. Allahu Rabbi ya Karim. Ambo pergi Kedah kuliah, orang tanya, ustaz ada tauliah? Tak ada. Lepas tu nak kuliah mana? Saya mari ni orang jemput, orang tak jemput saya tak mari. Tak ada masalah, saya balik tak apa-apanya. Lah, dah kita nak pergi kuliah apa orang tak ada tauliah, kita balik lah. Tak apalah kuliah. Boleh ke? Sanggup kau timur risiko lah. Mamu kuliah dia mau masalah. Ambo tak kena, tak ada apa-apa ambonya. Tak apa kan? Tak apa, dulu kuliah. Siapa kau sekali kuliah? Dia ingat kau sekali tu je. Boleh lepas ustaz mari pula lah. Lepas tu tak apa. Ambo ayat dah kau PTA. Sana dia panggil PTA. PTA. Ambo ayat dah PTA. Beres dia tu. Beres. Lepas tu wak lagi boreh. Ustaz isi ambil tauliah. Kata apa? Isilah kita. Wui lah. Siji-siji huduh-huduh wui ke dia. Panggil tauliah. Panggil bui tak lima ke apa gitu ni. Periksa bulan depan. Tak apa tunggu. Bulan 2 tak lima, bulan 3 PKP. Tak boleh nak tak boleh. Mak Tuhan tak izin juga. Ya Allah, mu tak izin juga aku dapat tauliah ni. Tak izin juga. Siapa surat tangguh tuan tangguh apa ni periksa tauliah kerana Covid. Allah, biar nak wan. Nak ya lagu tu benda. Jangan kita ganggu urusan orang. Kita pergi pun jauh pun siapa pun orang kata tak boleh, keliklah. Apa masalah apanya? Rugi minyak kereta. Tak rugi pahala dapat dah tuan-tuan. Cak rugi minyak kereta apa ya? Maksudnya hati kita kena betul-betul dengan Allah. Terusin. Lepas tu pergi pulak lepas Covid ni, pergi pulak lah, panggil pulak. Tauliah lah. Biar lu mari ngajar pulak start lah, boleh lepas. Nak sebut tuan-tuan. Lagu ni juga. Sana berat lagi SOP. Sejadah wajib bawa. Tak bawa sejadah, duduk luar. Berat. Semua bawa sejadah. Sinnya bawa jari-jari bawa sejadah ni. Tak kena ni. Tak kena bawa ni. Bawa kain ridak lah, bawa kain ridak. Hak tabahu tu. Tak apa. Kain ridak lembut, buat motor boleh, buat ikat pinggai boleh, nak silap boleh berlaku. Sejadah ni payah. Sekurang-kurang ikutlah tuan-tuan, ikutlah. Itu ada hikmah dia tu, ada hikmah. Beli kain ridak tak tabahu. Ya Hanana. Ada hadis ke ustaz? Bawa tak ada ya?
Berapa tak adanya? Tu. Adalah hadisnya. Sebab tu orang letak. Masih ada orang tak letak lah pula nya. Tapi hadis tu tidak menyuruh letak. Hadis tu ayat Nabi pakai saja. Bukan suruh letak. Nabi pakai. Tu hadis pak suruh, bukan suruh. Hanya menceritakan PA Nabi. Apa ni perangai Nabi, dia suka letak kain. Bukan sokmo juga, tak juga. Tak sokmo. Supaya serban juga. Hadis yang menyatakan supaya, hadis yang menyatakan Nabi ni pakai serban. Nabi tak suruh pakai serban. Hadis ayat Nabi ni pakai serban. Tu je. Tapi ayat Quran lain ayatnya. Betul tak? Ayat Quran pula ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pulaknya gitu. Hadis tak ayat suruh pakai serban, tapi ayat Quran kata laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya kamu pada Nabi, pada Rasulullah tu ikutan yang baik, tauladan yang baik. Apa? Lagu mana? Tu saja. Pun tidak wajib. Quran kata ikutan yang baik. Bila kamu ikut tak, baguslah kamu ni. Tu je modalnya. Tak ada apa-apa. Lepas ni pakar belakang. Tak apalah. Belajar-belajar. Ikut Rasulullah. Kita ni ikut Rasulullah. Belajar-belajarlah ikut Nabi. Walaupun Nabi tak suruh pun. Betul tak? Nabi tak suruh. Situ. Tapi buat apa? Ada sunnah Nabi. Tak ada lah hadis pun suruh. Tapi orang kata sunnah Nabi. Nikah ramah. Nabi tak suruh pun. Cuma ada satu hadis orang miskin tu je. Nabi raya, saya miskin Rasulullah kahwin seorang lagi. Nabi tak suruh semua. Hadis untuk dia tu je, untuk dia hak miskin. Tu je hadis tu je. Untuk semua orang tak ada suruh nikah ramah. Cuma hak Quran, ayat Quran kata tu, pangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba' tu hari ayat boleh nikah, bukan suruh nikah ayat tu. So, tu kata mu ni diizinkan kahwin siapa pak, diizinkan, bukan suruh. Tapi ramai-ramai kita kata nikah ramai ni sunnah. Sunnah serban dak. Kata serban dak. Kau nak muslimat betul tak? Betul tak? Ahlo ya suami kita lah. Demo ni wan. Betul lah bahwasanya ada hadis yang menyuruh, ada hadis yang membuat pernyataan saja. Tuan-tuan, insya kita panggil tu. Dan berdirilah sifat. Ni kita kena buat semula. Kalau ada peluang lagi kita semula. InsyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jama'ana jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la makhruman ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati shari'atik. فأسلك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو وأشرح صدورها يفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا. تقبلنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله.